Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ya, terutamanya kepada yang baru dan terutamanya daripada keluarga Walid. Saya digelar Kak Long Hasmi. Ya. So, saya ucapkan selamat datang. Bersedia bersama-sama saya untuk dalam lebih kurang 1,5 jam untuk penerangan ringkas tentang quantum metal. Ya. Alright. Jadi, quantum metal, ramai yang dah pernah dengar tapi tak tahu apa yang ditawarkan oleh quantum metal, dan ada juga yang mungkin dah daftar pun ya. Jadi quantum metal, dia punya tagline adalah untuk preserve and enhance your wealth. Dalam bahasa Jermannya, lindungi dan gandakan kekayaan anda dengan emas. Jadi maksudnya quantum metal bukan sekadar syarikat yang menjual emas, tetapi dia menawarkan sesuatu yang unik yang membantu kita untuk mengubah ekonomi kita. Yang itu yang saya nak tekankan pada kali ini ya. Alright, sebelum dalam presentation ini saya akan pergi kepada profil dulu sebelum kita pergi kepada produk, sebab kita kena tahu latar belakang syarikat, apa benda yang syarikat ni buat ya. Kita tak naklah nanti bila orang cakap olah quantum metal tu scam, kita dah koyak ya. Tak mau. Kita nak tahu apa syarikat quantum metal supaya kita yakin dan kita confident. Okey, ini adalah website quantum metal, www.quantummetal.com.my. Kalau anda rajin ambil masa sikit pergi go through slide ini, go through website ini, anda boleh dapat info-info yang banyak ya di website kita. Alright. So, Quantum Metal sendirian Berhad bukan syarikat yang baru, sudah pun beroperasi sejak 2012 dengan modal berbayar 10 juta. Quantum Metal dia bukan bank ya. Walaupun dia boleh beri pembiayaan tetapi dia bukan bank. Jadi dia tidak perlu melaporkan urusannya kepada bank negara, tetapi walau bagaimanapun kita punya founder sangat mengambil tanggungjawab dan melaporkan semua aktiviti quantum metal kepada bank negara, dan kita juga ada audit tahunan dengan bank negara. Jadi kalau anda nak tengok dia punya laporan kewangan, anda boleh beli daripada SSM lah ya. Alright. So kita juga quantum metal juga sudah pun terkenal sebagai pengedar emas yang terbesar di Malaysia. Emas yang berkualiti tinggi dan diiktiraf ya. Apa yang menarik quantum metal ini, selain daripada menjual emas, pembekal emas, quantum metal juga menyediakan platform fintech ya, financial technology khusus untuk memperdagangkan logam. Selalu kita ada wallet apps untuk duit, untuk kripto, tapi tak pernah lagi kita dengar untuk emas. Ini adalah sesuatu yang unik di quantum metal. Okay. Yang keempat, kita sudah pun berkembang ke peringkat antarabangsa dengan menjadikan Quantum Metal Exchange Incorporated ataupun QME yang berpejabat di New York sebagai kita punya induk, dan sudah pun kita bergerak ke lebih 15 negara, dan dalam waktu yang terdekat ni kita target kita nak pergi kepada 60 buah negara ya. Alright. Ini adalah kita punya pengasas Datuk Lim Kun Sun ya. Okey. Beliau adalah pengasas dan juga pengarah urusan kumpulan yang berkecimpung dalam bidang emas ni lebih 20 tahun. Jadi kalau nak cerita pasal emas daripada peringkat asas sampailah hujung ya. Maknanya daripada pembuatan sampailah penjualan, kualiti dan sebagainya, itu dalam dia punya kepakaran. Jadi apa yang cuba disampaikan kepada Datuk, apa yang cuba dilakukan adalah untuk orang faham bahawa emas ini bukan sekadar logam berharga yang kita kena simpan, tetapi emas juga adalah sebenarnya mata wang. Jadi kalau kita beli emas, sebenarnya kita tak buang duit, sebenarnya kita invest. Kita membeli emas itu adalah satu investment yang menguntungkan. Jadi kaum bapa, kalau kaum ibu nak beli emas, galakkan. Kerana emas ini adalah satu cabang daripada investment. Ya, alright. Seterusnya, kita punya pasukan pengurusan yang sangat mantap, dan pengurusinya dikepalai oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Mazlan bin Lazim yang merupakan bekas Timbalan Ketua Polis Negara, dan kita ada pengarah iaitu Tuan Haji Kamari Zaman bin Johari yang juga bekas pengarah Jabatan Penyiasatan Amla Bank Negara. Kalau yang syarikat beroperasi yang tidak ada lesen, yang dicurigakan, inilah tugas Haji Kamari ni, tutup. Okay. Kemudian kita ada pengarah yang bernama Haji Jamal Muhammad bin SME Muhammad Maidin, bahagian penasihat kanan WISE ya.
Jadi WISE ni adalah cara untuk kita membuat transaksi secara internasional dengan cara lebih mudah berbanding dengan bank ataupun cara yang lain. Jadi ia menjadikan operasi kita peringkat antarabangsa supaya menjadi lebih mudah lagi. Kemudian kita juga menitik beratkan bahagian syariah. Kita mempunyai pengerusi jawatan kuasa syariah yang baru yang dilantik sekitar Jun hari itu. Namanya Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad, juga bekas Mufti Pulau Pinang. Ya, bukan sebarang orang. Dan insya-Allah Quantum Metal sangat menitik beratkan tentang pematuhan syariah. Itu yang membuatkan saya juga tertarik sebenarnya. Okey. Dan seterusnya kita ada badan yang memantau kita punya pematuhan syariah, pensijilan daripada masa ke masa, iaitu Tawafuk, ya, Tawafuk sebagai penasihat. Dan kita juga ada menjalankan audit tahunan untuk syariah. Selain daripada audit kewangan, kita juga ada audit bahagian syariah yang dijalankan oleh AUFI, yang juga diiktiraf oleh WGC ataupun World Gold Council ataupun Majlis Emas Dunia. Ya, jadi maksudnya Quantum Metal ni dia tidak buat jalan pintas, dia tidak mengambil sambil lewa, tetapi dia menitik beratkan tentang pematuhan. Ya, jadi kita ada dua jenis audit, kewangan dan juga pematuhan syariah. Okey, seterusnya kita nak sentuh sikit tentang siapa dia business partner ataupun rakan niaga QM. Untuk yang baru, yang pertama kali dengan Quantum Metal, pula kita dengar kawan kita ke siapa cakap Quantum Metal ni tak betul, Quantum Metal ni scam. Jadi, anda harus tahu tentang Quantum Metal, siapa dia business partner. Sebab business partner ni kita boleh tengok, kalau syarikat tu bagus, business partnernya pun bagus-bagus. Kalau syarikat tu syarikat cap ayam, tak ada orang nak berniaga dengan dia. Okay? So, apa yang kita ragukan, apa yang kita risaukan, business partner ni semua sudah selesaikan pertanyaan kita dan keraguan kita pada peringkat awal lagi. Ya? Jadi, business partner kita yang pertama adalah Perth Mint Australia. Ya? Perth Mint Australia adalah lombong yang dimiliki oleh kerajaan Australia Barat. Ini milik kerajaan. Untuk bergabung dengan kerajaan adalah suatu yang sukar, ya. Kalau kita tidak serius ataupun kita tidak kepada landasan yang betul, adalah sangat sukar. Jadi Perth Mint Australia ni adalah pembekal emas tulen berkualiti tinggi, tak silap saya nombor 1 atau nombor 2 di dunia. Ya, saya rasa sekarang dah menjadi nombor 1 insya-Allah, dan ditubuhkan sejak 1899. Jadi kalau kita bawa gold Perth Mint ni pergilah serata dunia, kita nak jual atau kita nak gadai dia laku, ya. Sebab chop dia ni sangat orang kata apa, kalau yang kenal emas ni orang tahulah Perth Mint Australia. Bukan sebarang emas boleh diniagakan di mana-mana. Kadang kita bawa emas kita pergi luar negara tak laku pun, ya. Jadi ini adalah emas kualiti tinggi. Dan Quantum Metal adalah pengedar eksklusif untuk Asia bagi Perth Mint Australia. Kemudian kita punya partner yang kedua adalah bank terbesar di dunia ataupun namanya ICBC Bank. Adalah sebuah syarikat, sebuah bank daripada China. Ya, kita ada MOU di mana gold Panda Coin ni dibekalkan oleh Quantum Metal. Ada 4 saiz tak silap saya, ya. Ada 4 saiz. Jadi kalau anda teringin nak simpan fizikal, anda boleh withdraw, pilih juga Panda Coin ni. Cute kan? Alright. So, emas kita adalah patuh syariah. Patuh syariah tu maksudnya apa? Patuh syariah maksudnya apabila kita beli emas, ada fizikal tu. Anda hati-hati, ada banyak agensi ataupun badan-badan tertentu yang menjual emas hanya pada kertas tapi tidak ada fizikal. Ada juga bank yang jual tidak ada fizikal, ya. Jadi kalau tidak ada fizikalnya, itu tidak patuh syariah. Kalau di Quantum Metal, setiap gram yang kita beli, setiap emas yang kita beli, ada fizikalnya yang disimpan di Brinks. Brinks ni adalah peti simpanan logam yang mana diguna pakai oleh seluruh dunia. Ya, sudah pun ditubuhkan sejak 160 tahun, dah lama dah, ya. Dan setiap emas yang disimpan di sini yang bagusnya ada insurans. Kalau apa-apa terjadi kepada syarikat, na'udzubillah, kita masih ada sertifikat ataupun sijil dan kita boleh dapatkan balik hak pemilikan kepada emas kita tadi. Untuk Brinks yang paling dekat dengan Malaysia adalah Singapura. Jadi kita punya emas yang anda beli semua di Malaysia, kita simpan di Brinks Singapura. Ya, sebab itu kalau anda tengok hari Sabtu atau hari Ahad, penjualan sangat terhad kepada 2 kilo sahaja. Kalau 2 kilo sehari itu kadang-kadang pukul 10 dah habis. Sekarang tak sampai pukul 10 dah habis. Sebab apa? Sebab hari bekerja kita punya bekalan emas tak ada, kan? Kita limitkan. Bukan tak ada, kita limitkan sebab kita punya bekalan daripada Singapura. Okay?
So kalau anda nak beli hari bekerja lah, kalau Sabtu Ahad dia limited, alright. Kemudian setiap emas yang di Brinks tadi diinsurkan di Lloyd's of London. Lloyd's of London ni adalah badan insurans yang besar, dah lebih 337 tahun berpusat di London, dan dia juga pernah menjadi insurans yang digunakan oleh kapal Titanic. Kapal Titanic yang tenggelam pada era itu adalah yang termahal kan pada waktu itu, dan ia diinsurkan oleh Lloyd's of London. Jadi Lloyd's of London, Brinks takkan nak berkolaborasi ataupun menjadi partner kepada Quantum Metal kalau Quantum Metal ini bukan syarikat yang kukuh. Right? Untuk tempatan pula, kita membekalkan emas kepada ketiga-tiga bank ini, iaitu Bank Muamalat, Affinbank, RRG. Ini juga adalah partner kita yang mana anda boleh beli produk GSA kita juga di bank ni, dan dia juga mempunyai emas, mereka juga mempunyai emas fizikal yang dibekalkan oleh Quantum Metal. Kalau anda pergi dekat website mereka, anda boleh layari, anda boleh tengok siapa pembekal emas mereka. Anda boleh tengoklah Quantum Metal. Okay? Yang seterusnya, rakan partner kita yang hebat, ya, iaitu My Angkasa. My Angkasa ni agensi kerajaan, bukannya senang untuk kita berkolaborasi. Ya. Dan selain daripada My Angkasa yang ada 8 juta ahli, kita juga berkolaborasi ataupun mempunyai rakan niaga dengan AKO. AKO adalah Koperasi Gabungan 10 buah negara. Ya, dan presiden untuk kedua-dua ni iaitu Datuk Seri Abdul Fattah kata dia memilih Quantum Metal sebab syarikat ini sangat kukuh. Alright? Dan seterusnya, partner kita seterusnya adalah Arahnu. Arahnu Tekun. Kita tengok banyak kan Arahnu Tekun. Maksudnya rata-rata ada. Okay? Arahnu Tekun ni berfungsi sebagai pick-up center. Andai kata contoh anda ada banyak emas ataupun anda dah beli emas dan simpan di Quantum Metal, anda nak ambil fizikal. Anda nak ambil fizikal, anda boleh pergi dekat website kita tadi, pergi bahagian bullion tadi, dash gold. Anda pilihlah design mana anda nak. Ada banyak design. Anda boleh withdraw serendah 0.01 gram dan 1 kilogram untuk setiap design. Ya. Anda boleh pilih dan cost dia untuk keluarkan fizikal ni, kalau anda keluarkan 10 gram ke atas dia lebih murah. Kalau lebih rendah dia lebih mahal sikit sebab emas yang kecil nak minted dia, nak cetak dia, nak deliver dia, cost dia lebih mahal kan. So anda ambil lah kalau 10 gram ke, kalau pun lebih berbaloi lah. Okay, lebih murah. Walau macam mana pun Quantum Metal ni dalam keadaan yang murah berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain. Okay. Seterusnya, partner kita seterusnya adalah Malakat Eco Group, yang mana Malakat Eco Group ni kita tengok Malakat Mall ni ada dekat Putrajaya kan. So dia punya pekerja dan dia punya merchant ataupun peniaga dalam ni semuanya menerima mengguna pakai wallet Quantum Metal, ya. Boleh buat pembayaran, dia terima sebagai payment gateway. Jadi sebenarnya Quantum Metal sudah pun mengangkat emas sebagai mata wang. Banyak usaha daripada pemimpin-pemimpin dunia Islam khususnya nak mengguna pakai emas sebagai mata wang, ya, nak mewujudkan mata wang dinar, tapi sampai sekarang belum betul-betul berlaku. Tapi di Quantum Metal kita dah pun mengiktiraf emas sebagai mata wang. Boleh buat transaction, boleh buat jual beli dengan menggunakan emas, ya, Quantum Metal. Alright. Dan Dewan Perniagaan Islam Malaysia juga sering kali memperkasa ataupun berkongsi tentang Quantum Metal sebagai pelaburan emas patuh syariah dan juga sebagai penyelesaian pemulihan ekonomi. Yang ini yang menarik. Apa yang menarik perhatian saya masa saya mula-mula join Quantum Metal adalah penyelesaian pemulihan ekonomi. Dan ini jugalah sebenarnya kata kunci ataupun highlight tentang Quantum Metal, yang mana dia bukan hanya menjual emas tapi pemulihan, package yang dibawa untuk kita. Okay? Kita tengok pula pencapaian Quantum Metal. Yang terbaru, Quantum Metal sudah pun menjadi pemegang saham terbesar Besra Group Incorporated yang beribu pejabat di Australia. Dengan menjadi pemegang saham terbesar, kita sudah mengembangkan pelombongan emas di Bau Sarawak. Kenapa kita perlu ada lombong sendiri? Kenapa kita kena keluarkan emas kita sendiri? Sebab emas adalah komoditi yang terkawal. Ya, jadi kalau kita tengok
keahlian kuantum metal hari ini dah lebih 1/2 juta orang. Dan kalau anda tengok juga, ahli kuantum metal banyak yang dah menyimpan berkilo-kilo emas. Jadi kita perlu bekalan yang besar. Jadi ini adalah satu tindakan yang perlu untuk CEO ambil supaya memastikan kita mempunyai emas yang cukup. Okay? Alright. Kemudian kita memenangi beberapa anugerah peringkat antarabangsa pada tahun 2017, 2020 dan yang menarik perhatian saya pada tahun 2022 kita sudah memenangi di pertandingan di bahagian Asia Pasifik ya. Asia Pacific Enterprise Award sebagai the best financial product. Kita menang award yang begitu berprestij. Kenapa? Sebab apa teknologi yang dibawa oleh quantum metal ni dia memberi penyelesaian kepada masalah emas fizikal. Ada orang cakap saya tak yakin lah kalau company simpan, saya suka simpan emas sendiri. Baik, kalau anda simpan emas sendiri 1 gram, 2 gram, 3 gram letak dalam album boleh lah. Nak balik kampung bawa balik album ya ataupun sebagainya. Tapi kalau anda simpan 1 kilo, 2 kilo, kat mana anda nak simpan? Nak kita simpan dalam peti besi, kosnya mahal. Okay. Kalau kita simpan kat rumah, tak selamat. Dan satu lagi, kalau kita nak guna, kita ada emas, kita nak guna duit. Takkan kita nak pecahkan emas tu ataupun kita nak potong emas tu kan. Itu satu perkara yang menjadi masalah kepada orang untuk menyimpan emas. Jadi dengan quantum metal itu semua selesai. Okay. Senang je, kita boleh beli sesuka hati, serendah RM10 kita nak ambil duit pun senang ya di hujung jari. Kemudian apa yang best juga, dia datang dengan package pemulihan ekonomi. Maknanya dia memberi bantuan financing ya kepada ahli-ahli yang tak mampu beli emas pun sekarang boleh beli emas. Macam mana cara tu? Teruskan dengan saya ya. Kemudian seterusnya dia juga menyediakan pelaburan platform untuk menabur emas dengan cara selamat. Kita boleh untung berganda-ganda. Dan yang paling penting yang menarik perhatian saya adalah kita sudah pun mengangkat emas sebagai mata wang sebenar. Jadi memang layaknya quantum metal ini memenangi award ini ya. Kalau kita tengok pada bulan 2 tahun ini, satu lagi peringkat antarabangsa kita menang ya di bahagian untuk Asia Chapter 10 International Finance Award yang mana kita menang kategori the most innovative precious metal platform kategori. Maknanya penciptaan inovatif untuk kategori logam ya. Jadi ini adalah award yang kita dianugerahkan, bukan dibeli. Banyak syarikat kat sana beli anugerah ya. Di sini bukan. Di sini kita memang diberikan penganugerahan. Okay? So peringkat international sudah pun mengiktiraf kita. Sebab itu kita boleh pergi kepada international. Alright? Alright, kalau kita dah cerita pasal profil, saya harap anda dah faham sebesikit. Nak faham lagi, anda boleh tengok website, anda boleh Google atau anda boleh search ya dekat YouTube. Seterusnya saya nak pergi kepada produk QM. Kalau dah ada kertas dengan pensel, bolehlah sediakan kertas, pensel dan juga kalkulator kalau anda nak kira-kira ya. Okey. So produk quantum metal ini macam selalunya CEO cakap, kita di quantum metal bukan semata-mata jual emas, tapi kita jual solusi pemulihan ekonomi untuk semua orang. Ya, sebab untuk pengetahuan anda, walaupun syarikat quantum metal ini dah beroperasi sejak 2012, hanya pada tahun 2019 saja dia membuka peluang kepada kita semua, marhain ataupun masyarakat umum untuk memiliki emas pada harga yang jauh lebih rendah dengan package yang ditawarkan iaitu solusi pemulihan ekonomi. Dia boleh bantu kita walaupun kita kurang kemampuan untuk memiliki emas. Yang itu sebenarnya yang ada di quantum metal yang saya rasa tak ada dekat tempat lain. Okay. Seterusnya, objektif untuk presentation saya pada hari ini, lepas anda dengar presentation pada hari ini, anda sepatutnya dah boleh faham kenapa anda perlu menyimpan emas, kerana emas adalah aset yang boleh melindungi kewangan anda, aset anda daripada bara inflasi. Bara inflasi ni dengan bara tu kita dah tahu dah berbahaya dan boleh membunuh kan. Jadi inflasi sebenarnya ada satu bara yang kita semua dah terjangkit dah kena dah tapi kita tak sedar. Ya. Seterusnya yang kedua objektif kita adalah macam mana saya nak bagi anda kesedaran bahawa sebenarnya anda boleh memiliki emas dengan wang hangus. Apa itu wang hangus? Wang hangus tu maksudnya
pendapatan kita tak kisahlah sama ada kita berniaga ataupun kita makan gaji, kita ada komitmen kita bayar itu, bayar ini, hangus. Setiap bulan hangus. Kadang katakan gaji 5,000, kadang dekat 5,000 habis kan. Setiap bulan. Jadi kita jadi hamba duit. Cukup tahun, cukup sampai kita pension masih tak ada simpanan. Jadi kalau kita boleh ambil wang hangus tadi jadi simpanan masa depan kita, memang kita kaya lah kan. Jadi itu yang boleh kita ceritakan, kita kongsikan pada anda. Macam mana wang hangus tadi boleh jadi simpanan masa depan. Yang seterusnya, macam mana kita nak gandakan aset kita melalui salah satu produk kita yang mana kita boleh dapat keuntungan sehingga 10 kali ganda tanpa risiko. Nampak macam best kan. Saya mula-mula saya join 10 kali saya dengar presentation, saya masih macam tak boleh percaya. It's too good to be true. Sangat-sangat indah dan sangat-sangat menarik kalau benar-benar kejadian. Tapi untuk pengetahuan anda, dia memang adalah sesuatu yang memang benar-benar kejadian ya. Alright. So saya nak cerita, buka sikit pintu anda tentang barah inflasi. Kenapa inflasi ni dikata barah? Anda faham tak apa maksud inflasi? Inflasi ni apabila duit terlalu banyak, barang pun menjadi terlalu mahal. Memang setiap negara akan ada kadar inflasi untuk mengawal permintaan dan penawaran dan juga kadar mata wang dan sebagainya. Memang kita kena ada inflasi. Tapi inflasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan kita terjerumus dalam lembah bankruptcy ataupun kita susah dan sebagainya, terhimpit ya. Jadi kalau kita tengok pada tahun 2002, kalau kita bawa RM50 pergi supermarket, kita boleh beli 1 troli penuh. Betul? 2002. Tengok pada tahun ini, sekarang ini dengan RM50, anda pergi pasar malam cukuplah. Apa je yang anda boleh beli dengan RM50? Sikit sangat barang yang kita boleh beli. Apa pula akan terjadi lagi 20 tahun akan datang? Ya, mungkin dah tak dapat apa-apa. Sebab itu, kalau dulu masa kita anak-anak pergi sekolah bawa duit belanja, saya lah ya yang usia macam saya ni pergi bawa duit belanja 30 sen, 50 sen dah sangat mewah dah. Ya, hari ni anak kita, cucu kita bawa duit belanja RM3, RM5, RM10 pun ada. Jadi kenapa kalau dulu nasi lemak 10 sen, hari ni nasi lemak sampai RM2, RM3? Adakah kerana barang naik? Sebenarnya inilah salah satu daripada akibat inflasi. Ya, kita simpan duit, contoh 1,000 20 tahun lepas, 1,000, hari ini nilainya dah tak sama. Betul? Kalau dulu 1,000 mungkin kita boleh beli satu barang, hari ini barang tu kita tak boleh beli lagi dengan duit 1,000 sebab dia dah mahal. Ya, jadi itu adalah akibat daripada inflasi. Contoh, saya nak bagi anda faham contoh apa itu inflasi adalah contoh ya. Kita ada simpanan tetap. Saya buat perbandingan dengan simpanan tetap sebab simpanan tetap dia ada bagi rate yang tertentu kan. Contohlah kita ambil kadang-kadang 1 hingga 2%. Saya ambil lah 2% ya. Kita nak simpan RM1,000. Okay, kadar simpanan yang dibagi adalah 2% setahun. Dan kadar inflasi average ya, purata adalah 5%. Tahun ni saya rasa kurang sikit, 2% lebih. Okay, tapi kita ambil lah kadar inflasi 5%. Selepas setahun, duit 1,000 kita simpan tadi memang tetap 1,000, tapi nilainya dah susut. Kenapa? Sebab kita punya keuntungan adalah 2%. Dan dia punya inflasi dia negatif 5. Jadi 2 tolak negatif 5 dah kurang sebanyak negatif 3%. Jadi kalau awal tahun RM1,000 kita, akhir tahun dia dah sama nilai dengan 970. Maknanya kita tak boleh beli lagi barang yang harganya RM1,000 pada awal tahun, akhir tahun barang tu dah naik dah harga dia. Sekurang-kurangnya sebanyak 3%. Jadi lagi banyak kita simpan sebenarnya bukan lama-lama jadi bukit, tapi lama-lama dia melepeh ya. Alright. Kalau kita tengok setahun penyusutan 3%, ini sekadar, ini perkiraan ini ada sekadar untuk memberi anda pemahaman ya. Jangan pula saman saya kata tak betul lah apalah. Okay. So kalau kita tengok, kalau 1 tahun negatif 3, 10 tahun dah jadi negatif 30. Negatif 30%. Jadi nilai kita dah turun lagi, dah jadi sama macam 700. Selepas 20 tahun dia turun lagi negatif 60%, dah jadi 400. Sebab itu kalau kita beli kuih dulu harga 20 sen, hari ini dah jadi 50 sen. Ada yang jual 70 sen. Sebab apa? Sebab inilah dia. Jadi hari ini rumah biasa, dulu kalau rumah biasa 100,000, 200,000 boleh dapat okey lah, sederhana. Hari ini untuk rumah sederhana pun dah jadi 300, 400 ribu.
Bayangkan lagi 20 tahun anak-anak kita nak beli rumah yang sederhana pun mungkin 1 juta. Okey? Jadi bukan senang. Hari ni RM5,000 tinggal di bandar masih miskin bandar. Tak cukup. Anak satu pun tak cukup gaji RM5,000. Kalau 20 tahun lepas gaji RM5,000 tu dah cukup mewah. Betul? Sebab nilai simpanan kita untuk 20 tahun tadi dah berkurang sebanyak 60%. Saya harap anda boleh tangkap saya punya point dekat sini. Okey? Seterusnya, anda tengok contoh negara yang mengalami inflasi yang sangat parah, Zimbabwe, Zimbabwe. Inflation rate dia sampai 100,000% untuk 10 tahun. 100,000%. Dibawa nak shopping, nak beli apa-apa barang dapur kena bawa duit dalam troli. Dah jadi kertas dah tak ada nilai. Duit kita RM50 Malaysia boleh laku tak dekat Thailand? Tak boleh. Duit Thailand laku tak dekat Malaysia? Tak boleh. Laku dalam negara sendiri. Kalau duit dalam negara sendiri pun tak laku, apa tu? Lagi teruk, betul? Jadi satu troli ni kadang-kadang dia orang boleh beli 10 biji telur je. Jadi macam mana dengan barang-barang lain, barang-barang keperluan lain? Sebab itu Zimbabwe hari ni dia menggunakan mata wang negara asing untuk kegunaan dalam negara dia. Sebab duit dia dah tak laku. Ya, kita tak naklah kita sampai jadi macam ni, nauzubillah. Ya, jadi hari ni saya nak berkongsi tentang kepentingnya kita sedar untuk memiliki emas, untuk selamatkan kewangan kita, untuk selamatkan diri kita daripada bara inflasi tadi. Contoh dekat sini saya nak ambil kalau zaman Rasulullah SAW dulu, harga seekor kambing 1400 tahun dulu adalah 1 dinar. Hari ini pun masih 1 dinar. Kalau kita tengok beberapa tahun lepas, mungkin dalam sekitar 20 tahun lepas, 20 tahun lebih, satu ekor kambing 1 dinar harga dia 597. Hari ni tahun 2023, satu kambing masih lagi 1 dinar, tapi dah harga dia 1,000 lebih. Jadi kalau kita bayar dalam dinar masih sama, 4.25 gram emas. Tapi kalau kita bayar dalam ringgit, wah nampak sangat bezanya. Betul? Jadi dalam masa 10 tahun, 20 tahun akan ada pengurangan yang begitu drastik sekali. Jadi itulah pentingnya kita memiliki emas. Sebab emas ni dia tidak ditelan zaman, dia tidak ditelan inflasi. Okay? Alright? So kalau kita tengok sejarah kenaikan harga emas, tadi kita kata kalau kita simpan duit kat bank, dekat simpanan tetap pun 1 tahun kita boleh dapat 2%. Itu tak tolak inflasi lagi. Betul? Jadi kalau 2%, 20 tahun boleh jadi 40%. 40%. Kita tengok emas pula. Emas pula 20 hingga 2022, ini daripada data yang kita dapatkan, selama 20 tahun ini kenaikan emas adalah 714%. Kalau kita buat purata, 1 tahun kenaikannya 35% setahun. Jadi kita simpan emas je dah untung. Betul tak? Tak payah kita sakit kepala nak invest sana sini kalau kita tak reti. Betul tak? Dia punya kenaikan ni average 35%. Tapi ada kalanya lebih tinggi, ada kalanya lebih rendah. Dan paling tidak pun dalam sekitar 11% setahun kenaikan emas. Kalau 11% setahun pun, anda bandingkan dengan mana-mana tempat yang anda invest yang bayar 11% tu susah nak dapat. Selalunya orang bagi 3%, 5%, paling tinggi kadang-kadang aja ada 10%. Tapi dengan memiliki emas, 35% average setahun. Okay? Tapi sebelum ini emas ni orang buat untuk simpanan jangka panjang. Simpan untuk selepas 4 tahun, 5 tahun Sebab tak tahu cara macam mana nak ekonomikan dia, macam mana nak jana ekonomi dengan emas, macam mana kita nak buat keuntungan jangka pendek dan sebagainya. Di Quantum Metal kita ada jawapan tu. Okay? Alright. So kita tengok pada tahun 2000 harganya adalah harga emas adalah RM35 segram. Setiap 5 tahun dia naik lagi. Sampai 2020 harganya dah jadi RM285 segram. Okay? Hari ni harga emas sekitar RM300 segram. 1 kilo lebih kurang RM300,000. Ya. Dulu masa harga RM50 kita rasa mahal. Masa harga RM150 kita rasa mahal. Sekarang RM300 nak tunggu lagi. Kan? Kalau ekonomi dunia terjejas makin teruk, USD jatuh, selalunya emas akan naik. Dia berkadar songsang. Jadi kita tengah tunggu untuk emas menunjukkan peningkatan sekarang ni. Ini adalah waktu yang terbaik untuk memiliki emas. Alright. Tadi RM1,000 kita bandingkan dengan simpanan tetap. Sekarang saya nak tunjukkan RM1,000 kita bandingkan dengan simpanan emas. Okey, kalau contoh tahun 2000 harga emas adalah RM35 segram.
tahun 2020 harga emas adalah RM285 segram. Kalau kita ada modal RM1,000, kita beli emas pada tahun 2000, kita dapat 28.57 gram. Okey, dapat ya. Okey, selepas 20 tahun, kita jual balik pada harga semasa iaitu 285 gram, kita dapat RM8,142.45. Modal kita tadi berapa? RM1,000. Jadi berapa? Jadi RM8,000. Inilah 20 tahun. Kalau tadi kita simpan duit lepas 20 tahun negatif 60%, tapi kalau kita simpan emas, dia boleh naik sehingga 714%. Jadi apa kita tunggu lagi? Kita dah tahu dah perkara ni, kita perlu sedarkan diri kita kena selamatkan diri kita daripada kewangan. Kita tak perlu orang lain tolong kita kena jaga kita jaga keluarga kita jaga diri kita jaga kawan-kawan kita jaga komuniti kita jangan tunggu orang lain jaga kita tak perlu tunggu kerajaan pun jaga kita. Ya, kita akan kecewa. Jadi ini adalah tindakan yang perlu anda ambil. Ya, so emas adalah kalifasi, selamatkan diri anda daripada barah kewangan. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada produk quantum metal. Anda boleh catat, boleh tulis dan sebenarnya anda boleh dengar balik rakaman. Kita ada rakam ya. Jadi anda boleh dengar semula rakaman ni. Esok hari kita akan upload dekat YouTube, anda boleh dengar ya. Alright. So ada 4 jenis produk secara umumnya. Emas fizikal kita nak cerita lah, ini memang bisnes utama quantum metal. Tapi apa yang menarik untuk komuniti, untuk masyarakat umumnya, untuk ahli-ahli quantum metal adalah 3 produk yang berwarna merah ni. Ya, sebab kita beli emas digital pada harga yang jauh lebih rendah dan dia menyediakan satu fasiliti atau kemudahan yang sangat menguntungkan. Okay. Yang pertama, bila kita daftar percuma, kita nak daftar senang je, minta link daripada pengenal kita, siapa yang introduce kita quantum metal, dia akan bagi link untuk daftar. Daftar itu percuma. Bila kita dah daftar, kita kena ikut peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara, kita kena buat KYC, know your customer. Maksudnya kita kena upload, kita kena sahkan diri kita ni wujud ya. So kita kena upload IC kita depan belakang, kemudian kita kena upload bank statement, bahagian atas tu yang ada address rumah dan juga ada nama ya. Kita kena upload, dia akan approvekan. Okay? Bila dah approve, kita dah boleh mula buat belian ya. Jadi nak beli berapa ringgit, suka hati anda. Kalau akaun simpanan ni RM10 pun dah boleh beli. RM10 emas tau. Dekat mana kita boleh beli RM10 emas? Kat kedai mana? Kedai runcit pun tak jual kan? So RM10 ni mana-mana kedai emas tak jual. Hanya ada di quantum metal. Okay? Kalau kita buka akaun bank pun, hari ni saya dengar dalam sekitar RM200 Betul tak? Kita kena depositkan terus. Ini tak ada. Anda daftar je, anda dah boleh beli. Suka hati anda. Nak beli bila, nak jual bila, nak simpan banyak mana, nak simpan lama mana, itu semua adalah dalam pegangan anda. Ya, tak ada orang yang boleh ambil. Jangan bagi password dekat orang. Okay? Yang seterusnya, produk yang kedua adalah GCA ataupun Gold Convert Account. Dekat sini convert ni maksudnya kita tukar. Kita ada emas dalam akaun kita. Kita ambil cash, kita cash out. Maknanya macam gadai. Kita ada emas, kita pergi pajak gadai, kita ambil duit, kan? Emas dia simpan. Macam tu konsep dia. Tapi tak sama dengan pajak gadai. Ya? Nanti saya cerita sekejap lagi. Jadi contohnya dekat, apa yang ada dekat GCA ni, inilah saya akan cerita nanti macam mana kita tak punya banyak modal, tapi kita punya banyak komitmen, kita punya banyak hutang. Sebelum kita bayar hutang, kita beli emas dulu, baru kita bayar. Jadi hutang pun kita bayar, emas pun kita dapat. Itu yang best ya. Dengar nanti ya. Kemudian seterusnya adalah GAE. GAE ini adalah akaun untuk trading sebenarnya. Ya, trading di quantum metal tidak ada risiko, tetapi ada risiko untuk untung sehingga 10 kali ganda. Yang itu yang menarik. GCA, GAE ni memang hotcakes, memang sangat-sangat laris di pasaran ya. Kadang orang datang cari kita untuk daftar. Alright. Sebelum saya pergi pada detail produk, kita nak cerita dulu perbandingan ekosistem emas, belian emas di luar dan juga belian emas di quantum metal. Kalau di luar, harga yang dipaparkan adalah harga MKS. Kalau di quantum metal kita guna harga LME. LME ni maknanya London Metal Exchange. Dia adalah harga spot dunia. Kalau dekat Malaysia kita akan tukar kepada ringgit, kita panggil dia MKS. Setiap hari ada satu MKS price yang ditetapkan. Ya, sebenarnya bendanya sama sahaja.
Kalau kita beli emas kat luar, ada dua jenis emas yang kita boleh beli, emas tulen 999 ataupun emas piasan 916. Bila kita beli emas di kedai luar, dia ada markup ataupun spread. Kita panggil ya keuntungan yang diambil oleh penjual lah. Ya, kalau emas tulen tu sehingga 15%, emas perhiasan sehingga 20%. Emas perhiasan ada tambah lagi sekitar 20% untuk upah buat. Jadi kalau kita beli emas perhiasan ni, kita dah rugi masa beli 40% lebih kurang, 30 hingga 40%. Maknanya kalau kita nak beli yang emas harga 1,000, kita kena bayar 1,400. Macam tu. Ya. Jadi kalau kita jual pula, emas dia susut. Betul tak? Kalau kita pergi kedai emas, bila kita jual dia akan ada penyusutan. Kalau emas tulen hingga 15%, emas perhiasan sehingga 20% ikut kedai. Ya. Jadi kalau kita beli emas perhiasan, kita dah masa beli dah 30 hingga 40% susut. Masa kita jual susut lagi 20%. Jadi dah dalam sekitar 60%. Jadi untuk perhiasan tidak sesuai untuk kita buat investment sebenarnya. Sebab nak cover balik 60% tu pun mungkin makan masa 4 hingga 10 tahun. Dengan cara biasa. Kan? Jadi emas perhiasan kita pakai sajalah. Ya, tapi ada cara yang lebih bijak di mana sebelum kita beli barang kemas, kita buat GCA dulu, kita simpan emas baru kita beli barang kemas. Yang itu yang banyak orang buat dekat Quantum Metal. Emas pun dapat, barang kemas pun dapat. Okay? Alright. Kalau kita bandingkan dengan ekosistem Quantum Metal pula, kita jual produk digital. Jadi emasnya sangat murah. 7% saja spread. Ya? 7%, dan untuk account trading tadi kali 10 dan kali 5. Kali 10 maknanya keuntungan hingga 10 kali ganda. Kali 5 keuntungan hingga 5 kali ganda. Tapi kali 5 ni saya tak suka nak cerita sebab saya rasa dia kurang menguntungkan berbanding dengan GAE kali 10 ataupun dengan GCA. Jadi saya akan fokus kepada GAE kali 10. Ya. Murah je, 3%. Dan bila kita jual semula, kita boleh jual terus dekat sistem kita, kita dapat harga dunia, harga spot dunia. Jadi LME. Jadi tak ada penyusutan. Sebab itu kenapa ramai orang dah beralih kepada Quantum Metal. Okay. Kalau kita tengok dari segi spread ataupun markup ni, kesan dia besar juga. Contoh, kalau kita beli emas dekat luar, harga RM250 segram, kita beli, kalau dia punya markup tu kita ambil lah 10% pun, kita kena bayar RM275. Okay. Kalau pada harga yang sama kita jual semula, dia susut pula 10%. Dia susut 10 hingga 15%, katalah kita ambil susut 10%. Kita hanya dapat balik 225. Dekat sini kita dah hilang RM50 untuk 1 gram. Kalau 10 gram, dah RM500. Betul tak? Berbanding dengan emas di Quantum Metal, kita beli spreadnya hanya 7%. Jadi, kita kena bayar 250 tambah 7% adalah RM267.50. Bila kita jual harga 250, kita dapat 250. Dekat sini kita boleh kita selamatlah sebab dia susut juga, tapi tak banyak, RM17.50. Sebab itu yang penting, selain daripada anda faham ni, kalau anda nak menyimpan emas, buat keuntungan dengan emas, anda pastikan anda jual harga yang lebih tinggi daripada harga yang anda beli. Okay? Itu tips dia. Kemudian, saya pergi satu persatu produk kita. Yang pertama adalah gold storage account ataupun gold saving account ataupun account simpanan emas. Apa yang kita nak sedarkan masyarakat adalah selain daripada simpan di bank duit, kita juga boleh simpan dalam bentuk emas. Mungkin kita tak tahu nak simpan kat mana, nak simpan kat rumah tak selamat, nak simpan kat peti besi, alamak masalahnya kan. So simpan dalam Quantum Metal, kita ada akaun simpanan khusus untuk anda dan anda boleh beli pada harga yang jauh lebih rendah, iaitu spread 7% saja. Kita tukar simpanan anda jadi gram. Contohnya kita ada 5,000 dalam akaun, kita ambil, kita beli emas di Quantum Metal, 5,000 tadi dah jadi berapa gram? Contohnya 1 gram 5,000 kita boleh dapat dalam mungkin 20 gram contoh. Jadi yang kita simpan tu adalah emas. 20 gram hari ni harga dia 5,000, mungkin lagi 2-3 bulan bila harga emas naik dah jadi 5,000 lebih. Dia punya nilai mengikut pergerakan harga emas. Tadi kita dah tunjukkan 1 tahun kenaikan emas agak besar. Right? So pada yang dah daftar, anda boleh download apps ni dekat Play Store ataupun dekat Apple Store. Okey, anda boleh gunalah dia punya fasiliti kat sini. Untuk GSE anda tengok boleh beli, boleh simpan, boleh jual, boleh tebus fizikal, boleh buat transfer, semudah macam banking online. Okey. Dan kalau kita nak beli, saya kata tadi boleh beli RM10. Kalau RM10 kita punya markup tu 7%, maknanya anda boleh belilah RM10 pagi, boleh beli tengah hari, bila-bila 24 jam. Jangan beli Sabtu Ahad kalau stok dah habis tak ada. Okey.
So anda beli saja, anda kena markup 7%. Maksudnya kalau beli RM10, dia akan masuk dalam wallet anda RM9.30. Okay. Itu emas anda. Dia akan dapat dalam sekitar 0.00 berapa gram tak. Ya, tapi itu adalah emas. Kita boleh galakkan orang menyimpan. Ya, anak-anak kita yang umur 18 tahun ke atas dah boleh daftar buka akaun Quantum Metal. Yang 18 tahun ke bawah dia boleh buka akaun di dalam akaun parents, ya. Alright. So kita boleh jual, maknanya kita boleh withdraw secara bila-bila masa. Contoh kita ada simpan RM5,000 tadi dalam akaun Quantum Metal. Tiba-tiba kita nak pakai RM1,000. Withdraw je lah. Withdraw tu ambil masa kadang-kadang hari yang sama atau paling lambat pun 3 hari bekerja. Okay? Tak ada fees pun. Dia boleh withdraw serendah RM10. Kalau kita nak transfer pun serendah RM1. Contohnya saya beli baju daripada kawan saya, dia kata dia nak emas, dia tak nak duit. Saya transfer kat dia. Daripada wallet Quantum Metal saya ke Quantum Metal dia. Jadi boleh transfer. Dan kita juga daripada wallet ni kita boleh tebus fizikal. Maknanya mungkin kita ada RM5,000 tadi 20 gram, kita nak simpan fizikal lah, nak tunjuk ke adik-beradik keluarga kita kan. Kita ambil lah 0.01 gram ke, kita pilih 1 gram ke, ya. Kita tebus. Jadi ini adalah fasiliti yang ada dalam GSA. Maknanya konsep sini adalah kita menyimpan, kita ubah daripada simpanan tunai kepada simpanan emas. Okey, faham ya? Okey, seterusnya GCA. Ini produk yang panas, ya, sangat panas. Permintaannya sangat tinggi. GCA tadi gold convert account. Convert maknanya kita tukar. Daripada emas kita tukar ambil duit semula untuk kita pakai. Tapi masih ada. Macam mana tu? Ya. Dia dekat sini, dia punya konsepnya adalah contoh dalam akaun kita ada sejuta ringgit, kita boleh cash out sehingga 85%. Kita ambil balik RM850,000. Kita bayar lah apa yang kita nak bayar, ya. Dan RM1,000 ni masih ada lagi dalam wallet. Macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Konsepnya, formulanya adalah bila kita nak buat macam ni, 85% yang kita bawa keluar ni adalah daripada pembiayaan Quantum Metal. Yang kita kekalkan 15% itu adalah duit kita sendiri. Dengan syarat kita kena letak dulu duit kita dan bawa keluar semula 85%. Itu yang pertama. Contoh, saya nak simpan RM1,000 tapi saya nak pakai RM850. Saya beli emas RM1,000 terus withdraw GCA. Maknanya 850 nanti masuk dalam akaun bank saya, yang tinggal dalam tu RM150. Dia terus kita beli emas GSA, terus kita withdraw. Ataupun mungkin dalam wallet kita tadi memang dah ada RM1,000, tiba-tiba kita nak pakai duit 850, kita jangan withdraw 850, nanti tinggal 150, rugi. Apa yang kita boleh buat? Kita request GCA, kita request. Maknanya kita ambil balik 850, dalam tadi masih ada RM1,000 tadi. Okey? Macam best kan? Okey, ini sama saja macam bank lah, kita buat financing. Kita punya deposit 15%, company bagi 85%, tapi kita tak payah apply, kita tak payah tunggu lulus, kita tak payah submit dokumen, on the spot kita boleh dapat, ya. Dan fees tahunannya 3.5% sahaja. Maknanya kita beli, kita booking emas pada harga hari ini guna pembiayaan Quantum Metal. Bagus tak Quantum Metal? Ada tak dapat kat tempat lain? Tak dapat kan? Hanya di Quantum Metal. Jadi apa yang duit yang kita akan hanguskan, yang kita akan belanjakan, itu boleh jadi emas sebelum kita belanja. Ya, contoh, gaji kita bayar banyak komitmen, lama-lama gaji pun habis, tak ada apa. Jadi dekat Quantum Metal, gaji kita sebelum kita hangus, kita beli emas dulu. Selain daripada gaji, apa benda kita nak bayar, komitmen bulanan kita boleh selamatkan, deposit nak beli rumah kereta. Contohnya, kita nak deposit beli rumah, kita nak bayar contoh deposit RM10,000, ya, RM10,000, nanti kita bayar kat dia, kita dah tak ada dah RM10,000. Tapi sebelum kita bayar, kita beli emas dulu, kita withdraw 85% baru bayar. Maknanya kita boleh buat bayaran dan juga kita ada emas yang bernilai RM10,000. Saya ulang-ulang cakap supaya anda boleh nampak gambaran, nanti anda akan jadi lebih jelas. Ya. Seterusnya, pinjaman. Kita buat loan nak renovate rumah ke, nak buat apa-apa ke, kita beli emas dulu. Okay. Overhead company. Overhead company ni contohnya gaji pekerja. Kita bisa teruk-teruk dapat duit banyak, kita habis bayar gaji pekerja, sewa kedai semua, rugi kan?
Jadi kalau duit yang kita bayar tu tadi, kita ikat dengan emas, dan emas ni pula nanti akan bagi kita keuntungan pada masa akan datang. Itu maksud dia. Ini sebabnya kenapa ahli quantum metal memang ambil GCA. Dia dah faham. Okay? Duit pension kita boleh samakan, duit percutian, duit umrah, duit haji. Percutian umrah haji contohnya kita bawa family kita, satu family average sekarang 10,000 seorang. Kalau satu family 5 orang dah 50,000. Sebelum kita bayar pada ejen tadi, kita beli emas dulu, ikat dengan emas. Kita tambah 15%. Jadi kita beli emas, maknanya lebih kurang 50,000 lebih emas tu, lepas tu kita withdraw 50,000, kita bayar dekat ejen tadi. Emas yang kita simpan tu dia akan naik harga kan setiap tahun, betul tak? Bila dia naik harga, kita dah boleh dapat untung. Untung tu pula kita boleh pergi pula lagi haji, umrah atau bercuti. Bawa lagi sekali family kita. Ya, pakai modal yang sama. Sebelum kita bayar tu, kita beli balik semula emas. Jadi dia berpusing-pusing, kita untung. Right? InsyaAllah. So dekat apps, kita tengok bahagian GC ni, dia ada list ni maknanya dia senaraikan pembelian kita dan juga request GC ni macam saya cakap tadi lah, kita ada duit, kita nak request 85%, kita ambil dekat sini. Tapi kalau kita nak beli terus buat GCA, kita beli dekat GSA, terus kita tick kotak GC. GC maknanya kita nak request untuk GC. Ada dua cara. Nanti technical kita akan adakan kelas lain, coaching kita akan adakan kelas lain, ya, alert ya dari masa ke semasa. Alright. So, tukaran emas ni sehingga 85%, upahnya adalah 3.5%. Tak lelong, dia tak macam pajak gadai. Pajak gadai buat keuntungan setahun berbilion ringgit. Emas kita dia ambil, dia buat untung. Orang hilang emas di pajak gadai sehingga berbilion ringgit setahun. Dan pajak gadai kita ada tempoh, ya, 6 bulan, setahun, ada mungkin sampai 3 tahun saja. Lepas tu hangus. Dekat sini tak. Emas ni anda punya, anda saja yang boleh jual, anda saja yang boleh tebus, anda saja yang boleh buat apa pun dengan emas anda. Okay? Seterusnya kalau kita tengok banyaklah perbezaan antara pajak gadai dengan GCA. Orang kata sama tapi tak sama sebenarnya, ya. Kalau GCA sehingga 85%, dia tak ada tempoh tebus, dia tak ada lock price, dia punya fee pun sangat rendah. Kalau pajak ni 12% hingga 24%, ya, tebus tak tebus hangus, yang ni tak hangus, ya. Jadi ada banyak kebaikannya di GCA. Okey? Okey, saya akan buat ilustrasi untuk anda lebih faham macam mana yang saya dah ceritakan tadi. Okey? Contoh kita ada gaji bulanan, kita beli emas, kemudian kita ambil 85%, baru kita belanja. Okey? Macam ni. Ini contoh gaji, orang yang makan gaji lah, bulan-bulan gaji dia 5,000. Okey? Kalau anda berniaga, hari-hari pendapatan anda hari-hari pun boleh buat GCA, tak ada masalah. Ya, dia punya syarat belian tu mesti RM150 dan ke atas. Okey, baru boleh buat GCA. Kalau dah beli emas RM150, baru kita boleh buat GCA. Okey. Contoh, gaji kita RM5,000, hari ni harga emas RM250 segram, kita boleh dapat 20 gram. 20 gram ni kita dah beli emas. Gaji RM5,000 beli emas, nak makan apa? Betul tak? Jadi dengan adanya facility ataupun kemudahan GCA, kita GCA kan dia. Kita ambil 85%, iaitu 4,250, kita bayarlah komitmen kita. Yang kita simpan wajib dalam tu yang kita tak sentuh adalah RM750. Nampak tak? Bila kita buat macam ni, orang cakap macam mana gaji saya RM5,000 beli emas? Apa saya nak makan? Dekat sini RM5,000 beli emas, ambil balik RM4,250 belanja. Tahunan setahun cuma bayar fees dia sekitar RM148 saja. Kalau kita simpan banyak-banyak tahun pun kita cuma bayar RM148 saja. Okey, tak nak bayar pun tak apa. Bila untung nanti company akan tolak daripada untung. Tak payah bayar. Jadi buat GCA ni tak payah sakit kepala, tak payah risau nak cari duit, nak tebus dan sebagainya. Kalau apa-apa jadi pada kita, akaun ini dengan kilo-kilo emas yang kita simpan tadi dalam GCA ni, kita boleh wariskan pada anak kita. Maknanya ini jadi simpanan masa depan kita dan juga waris untuk keturunan kita, anak cucu kita. Okay? Dengan buat GCA ni juga sebenarnya, tadi inflasi dia kecilkan nilai duit kita, betul tak? Dia kecutkan atau dia shrink. Dengan GCA ni pula, dia expand, dia kembangkan duit kita, dia gegangkan duit kita. Daripada gaji kita RM5,000 sebulan, seolah-olah gaji kita RM9,250. Betul tak? RM5,000 campur RM4,250. Jadi RM9,250.
seolah-olah anda punya gaji ada peningkatan 85% sebulan. Kita kerja teruk-teruk nak harap increment ataupun bonus 5%, 10%, kenaikan gaji 5% pun susah. Kalau kita buat GCA ni, kita dapat tiap-tiap bulan lebihan 85% yang kita tak payah bayar. Tak payah bayar pakai duit kita, kita tunggu emas yang kita beli tu untung, baru kita buat settlement. Siapa yang tak nak? Betul tak? Jadi yang kita simpan di 2 program ni jadi simpanan masa depan. Okey? Kita tunjuk dalam bentuk jadual pula supaya anda lebih faham. Sini kita buat illustration, kita buat anggaran. Contohnya harga emas tu tak naik-naik lah RM250. Sebenarnya harga emas berubah setiap hari ya. Bila kita nak buat illustration, kita buat satu boleh ubah supaya kita boleh nak buat illustration lah ya. Katakan kita buat benda ni 3 tahun, 2002 sampai 2025. Setiap bulan tanpa gagal ya kita beli emas. Maknanya setiap bulan gaji 5,000 kita beli emas dapat 20 gram. Setahun gaji kita 60,000 kita dah dapat kumpul emas 240 gram. Dah suku kilo. Kalau kita buat 4 tahun berapa banyak emas kita ada? Dekat-dekat 1 kilo, betul tak? Orang cakap alah ni bukan emas kita, ini emas pembiayaan. Sama juga macam kita beli rumah. Kita bayar 10%, 20%, yang lain pembiayaan daripada bank. Rumah tu kita punya tak? Rumah tu kita punya. Kalau kita jual, kita tolak pinjaman pada bank, untung tu kita punya tak? Kita punya. Sama saja konsep dia. Okay? So kita ada simpan emas ini, daripada emas ni lah kita buat keuntungan. Walaupun kita gunakan pembiayaan daripada Quantum Metal untuk beli. Faham? Okey. Bila kita dah beli emas, kita akan withdraw 85%. Betul? Kita ambil balik. Setahun kita ambil balik 51,000 ni, kita hanguskan, bayar macam-macam, hangus. Yang kita simpan cuma RM750 sebulan, iaitu lebih kurang 9,000 setahun. Kalau anda tak kenal GCA Quantum Metal ni, mungkin anda boleh buat simpanan RM750 sebulan. Maknanya setahun anda boleh simpan RM9,000, betul? Tapi di Quantum Metal anda bukan simpan RM9,000. Anda sebenarnya simpan RM60,000, iaitu dalam bentuk emas 240 gram. Cuba kita tengok apa yang berlaku selepas 3 tahun. Kita tadi tengok harga emas naik average 35% setahun berdasarkan sejarah sebelum ni. Tapi saya tak nak tamak, saya ambil lah average, kata emas naik 11% paling kurang kan setahun. Kita ambil 10% cukup. 10%, maknanya kalau 3 tahun dia naik 30%. Jadi 250 dah jadi RM325. Selepas 3 tahun, dalam kita punya back office tadi, dalam kita punya sistem, kita akan nampak tau setiap kali kita pembelian ni, dia ada list, dia ada senarai. Jadi anda boleh tengok, boleh anda nak terminate mana yang dah untung ataupun anda nak terminate semua sekali. Terminate tu maknanya kita nak settlekan lah. Ya? Kita nak ambil untung. Ya? Anda boleh pilih lah. Tapi contoh dekat sini, contoh saya nak terminate yang bulan 1 tahun 2022. Okay? Harga emas hari ni adalah 325. Kita ada 20 gram. 325 kali 20 gram. Kita dapat harga baru 6,500. Modal awal kita tadi berapa? 5,000. Jadi ini untung kita ke? Belum untung lagi. Belum untung. Ini belum untung bersih. Untung bersih bila? Macam mana? Untung bersih adalah nilai emas baru. Nilai harga emas baru ni tolak dengan pembiayaan yang kita pinjam tadi. Kan? Tolak 4,250. Jadi untungnya adalah 2,250. Untung tak? Kalau saya simpan dekat bank sebulan 750 juga nilai dia walaupun 3 tahun, betul? Tapi kalau saya buat cara GCA, kita simpan 750 tapi pinjam sekejap duit gaji kita 5,000 tadi, kita boleh simpan emas dan kita boleh buat untung 2,000 lebih. Yang mana cara yang lebih bijak? Okey, kita tengok hasil selepas 3 tahun. Kita simpan emas 240 gram setahun. Lepas 3 tahun dia dah jadi 720 gram. Okey. Yang wang hangus kita 51,000 yang kita pinjam tadi, 51,000 dah hangus tadi. Setiga tahun dah jadi 153. Nilai emas baru adalah 720 gram kali dengan 325 kita dapat 234. Okey. Jadi nilai harga emas baru tolak dengan pembiayaan kita ambil, kita masih ada untung 81,000. Nampak tak? Banyak tak? Ya, tapi ini bukan untung bersih sebab kita belum tolak fees dia kan 3.5%. Okey, ini adalah congkakan. Kalau anda tengok kenaikan harga 30%, kita punya
keuntungan daripada simpanan 27,000 yang 15% tadi, dia kali 3. 30% kali 3, maknanya 81,000. Kalau katakan dalam masa 3 tahun emas naik 60%, 27,000 kali 6. Jadi maknanya 162,000. Nampak tak? GCA ni pertama anda beli pakai duit wang hangus. Okay. Yang kedua, anda kena tunggu harga emas naik. Lagilah banyak kenaikan, lagi banyak keuntungan anda. Jadi GCA ni sesuai untuk long term. Selalunya kita sarankan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kenaikan emas tu lebih banyak. Ada kalanya kenaikan emas setahun tu pun dah banyak. Terserah kepada anda. Ikut suka anda. Tapi ini kita panggil simpanan masa depan, maknanya lagi panjang, lagi bagus. Anda bandingkan kekalisan ni dengan KWSP, anda bandingkan dengan simpanan biasa, ia jauh lebih menguntungkan. Dan pada orang yang berniaga sendiri, kecil-kecilan yang tak ada KWSP, buatlah simpanan ini. Supaya ini jadi simpanan masa depan anda. Okay, cuba kita tengok. Kalau kita terminate semua sekali selepas 3 tahun, yang tadi ni, 81,000 ni kita dah kira. Okay, 234, ya, tolak 153, dapatlah 81,000. Kita kena tolak fees pula. Fees ni kita kira daripada pembiayaan 153,000. Kalau pajak dia kira 12% ataupun 24%, lagi tinggi kan daripada pokok 234. Jadi sebab itulah ramai orang teraniaya dekat pajak gadai sebenarnya. Ya. So kalau kita tolak dengan fee cuma 5,000 saja, untung bersihnya adalah 75,645 apabila kenaikan emas 30%. Saya ulang sekali lagi, anda boleh terminate bila harga emas naik ikut kepuasan hati anda, ataupun lebih lama kenaikan emas tu mungkin lebih banyak. Ya, dia tak ada siapa yang boleh tentukan. Anda sendiri tentukan, asalkan cukup untuk bayar pembiayaan dan anda ada untung. Nampak tak? Kita buat untung ni daripada mana? Daripada emas 720 gram yang kita beli guna duit pembiayaan quantum metal. Nampak tak? Kalau tak ada pembiayaan, macam mana kita mampu nak beli sampai emas sebanyak ini? Sebab tu kat quantum metal banyak orang simpan emas berkilo-kilo. Dan juga kalau anda ada barang kemas ataupun gold bar yang anda nak jual kat kedai untuk beli quantum metal, anda boleh dapat lebih banyak lagi nilainya bila anda jual dekat HQ quantum metal dekat Pening. Tapi yang jauh saya tak tahulah macam mana anda nak uruskan. Jadi itu saja saya bagi info lah. Ya. Okay, kalau yang kata tak ada duit, gaji saya sikit, saya tak ada duit, saya suri rumah, boleh tak buat GCA? Boleh. Ya, boleh. Sebab dia boleh mula dengan 150. 150 ni adalah sangat-sangat reasonable. Betul tak? So, saya buat ilustrasi untuk 10 tahun. Tahun 2022 sampai 2032. Okay? Boleh juga kita buat simpanan macam ni untuk tabungan masa depan anak kita. Kalau anak kita 10 orang, kita nak simpan seorang 150, sakit kepala lah kan. So apa kita boleh buat? Kita boleh buat 150 tapi dengan cara GCA. Sebab apa? Lepas kita beli 150, kita ambil balik RM127.50, kita cuma simpan RM22.5 je untuk satu orang anak. Sebab apa yang kita simpan adalah emas. 0.6 gram sebulan, dah jadi 7.2 gram setahun. Sama juga kiraan dia macam tadi. Kalau 1 tahun emas naik 10%, 10 tahun jadi RM500. RM500 kali dengan gram, kita dapat nilai barunya RM300. Tolak dengan 127, satu transaksi kita boleh untung RM172.5. Okey? Itu contohnya. Jadi kita tengok kalau selepas 10 tahun kita simpan sebenarnya RM22.5 ni, 10 tahun baru jadi RM2,700. Emas kita daripada 7.2 gram setahun dah jadi 72 gram 10 tahun. Nilai emas baru 72 gram kali dengan RM500 dapat RM36,000. Tolak dengan pembiayaan yang kita dah ambil balik tadi, 1,530 untuk 10 tahun dah jadi 15,300. Bila kita tolakkan dengan pembiayaan tadi, hutang tadi, kita dapat lagi untung 20,700. Ini kalau 10 tahun emas naik 100%. Kalau 10 tahun emas naik 300%, maknanya anda boleh dapat sampai RM60,000. Nampak tak? Ya, faham tak? So dekat sini, ini sesuai untuk anda buat tabungan perancangan masa depan. Tabungan anak sekolah ke RM20,000 ni, kalau kita simpan anak kita umur 10 tahun, 20 tahun, dia dah ada RM20,000 nak masuk universiti. Ada bantuan, betul tak?
Jadi ini sesuai untuk tabungan anak, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak yang belum kahwin boleh buat tabungan untuk kahwin. Ya, sekreatif anda. Anda punya kreativiti lah macam mana anda nak buat. Okay. So ini adalah yang ada dalam GCA Best kan. Okay. Alright. So kalau kita tengok, saya recap balik Kalau kita nak simpan cara biasa, katalah gaji kita RM10,000, kita boleh simpan RM1,500, kita simpan cara biasa, setahun kita ada RM18,000. Betul tak? Tapi kalau kita buat cara GCA, sebelum kita ambil RM8,500 ni, kita beli emas dulu dapat RM37, 37 gram sebulan, setahun kita dah ada 444 gram. 444 gram, harga kita beli RM270 per gram, katalah emas naik RM300 pun, kita dah ada emas yang bernilai RM133,200. Okay, kita tolakkan sebenarnya dekat sini, untung, betul? Untung, ya. So, kita cuma nak nampakkan anda simpan 15% lagi untung ke atau simpan 100% lagi untung. Kat sini kita simpan 15%, kat sini kita simpan 100%. Okay? So dengan GCA, kita tak payah jadi kedekut, tak perlu simpan untuk hari tua, bila hari dah tua, kita pun dah tak larat nak bergerak, baru nak pergi makan angin, dah terlambat, ya. Kita kata kita simpan untuk hari tua, untuk kita sakit, tapi mana tahu tak sampai tua kita dah meninggal, na'udzubillah, ya. So, kita boleh belanja, yang penting sebelum belanja ikat dengan emas. Lagi banyak kita belanja, lagi banyak emas kita simpan. Isteri nak beli beg mahal, silakan. Okey, beli emas dulu. Nah, RM10,000 beli handbag contohnya. Kan? Tapi kita dah ikat dengan emas. Jadi kita boleh enjoy duit kita boleh simpan emas pada masa yang sama dan kita boleh buat keuntungan pada masa depan. Kita tukar gaya hidup kita. Itu saja. Gaya hidup kita di mana setiap apa yang kita belanja mesti diikat dulu dengan emas. Faham ya? Alright. Seterusnya, yang ketiga, ini menarik sangat juga. Menarik sangat. Okay. Selain daripada GCA, JA juga mempunyai permintaan yang sangat tinggi. Ya. Tapi saya nak tekankan dekat sini, anda kena faham, GAE ni adalah account trading yang mana modalnya anda tak boleh guna duit emergency. Anda tak boleh guna duit dapur, duit pampers, duit nak bayar itu, nak bayar ini, tak boleh. Sebab GAE ni adalah trading, dia punya untung ikut kenaikan harga emas. Kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia lambat. Kadang-kadang dia turun, anda dah menggelupur. Jadi, dia kena bertenang. Orang yang melibatkan diri dalam trading, dia kena tenang. Dia kena tenang. Sebab kita tahu emas, harga dia jatuh, dia akan naik balik. Dan kita tengok graf emas tadi naik, kan tak ada turun pun. Jangan risau. Cuma, kita tak nak anda pakai duit emergency, takut baru beli, besok nak minta keluar duit. Tak boleh lah. Kan? Okay, ini adalah duit yang ekstra, yang mana anda ada ekstra, sekurang-kurangnya 1,500. Anda tak tahu nak buat apa, setahun kalau anda tak akan pakailah duit tu. Sebagusnya macam tu. Okay? Right. Dia dekat sini, konsepnya macam ini. Ya? Dia akan beri kita, modal kita 10%, pembiayaan quantum metal 90%. Maknanya, kalau kita ada modal RM100,000, kita boleh beli emas sehingga RM1 juta. Dengan pembiayaan 90% daripada quantum metal. Wow, kan? Okay, dia punya fees 3.5%. Ni konsep berbeza dengan GCA. GCA tadi, kita beli dengan wang hangus, kita kurang kemampuan beli emas, kita boleh guna GCA. GCA untuk anda yang ada modal untuk gandakan keuntungan. Okay? Pergi dekat GAE, anda boleh tengok, boleh beli dan boleh terminate. Ya. Anda boleh pilih lah nak GAE kali 10 atau kali 5 macam saya cakap. Kali 5 ni tak popular, saya tak recommend. Tapi boleh je kalau anda nak beli, tak ada masalah. Ya? Tak ada margin call. Bila anda dah beli, harga emas turun, kalau kita buat trading biasa, kadang-kadang kita hilang modal, kita kena top up dan sebagainya. Kat sini tak ada. Anda beli emas tu milik anda dan anda tak perlu tambah modal, anda tak akan hilang emas tu. Anda yang pegang. Macam saya cakap tadi, anda yang tentukan. Yang penting password jangan bagi orang. Kalau bagi orang, saya tak tahulah keselamatan dia macam mana. Ya? Alright, seterusnya bila kita nak beruntung adalah bila harga emas lebih tinggi daripada harga emas yang kita beli. Itu je cara dia, senang. Ya, dan dia punya fee sangat rendah 3.5%. Okey, ini adalah dia punya ilustrasi, ya. Bila kita nak beli GAE kali 10 ni, dia jual dalam bentuk unit. Satu unit harga tetap ya $250. $250. Bila kita beli, kita kena beli sekali dengan fees dia 3.5% setahun.
Ya. Okey. Kita tengok dekat bawah ni. Saya punya kiraan ni saya ambil rate $1 sama dengan RM4.6 ya. Okey. Contoh kat sini, modal kita 10% iaitu satu unit. Kita beli satu unit je, $250 kali dengan 4.6 dapatlah modal kita RM1,150. Bila kita beli saja $250 ni, kita akan dapat pembiayaan $2,250 on the spot, tak payah tunggu. On the spot. Tak payah tunggu kelulusan, tak payah tunggu dokumen apa semua, terus dapat. So kita dapat pembiayaan sehingga RM10,350. Di sinilah kita kira dia punya fees pembiayaan ni. Contohnya 2250 kali dengan 3.5% dapatlah 78.75. Sebab tu 78.75 ni kita kena bayar. Kita dah bayar fees selama 12 bulan akan datang. Maknanya setahun kita dah bayar siap-siap. Ya, kali dengan 4.6 dapat 362. Jadi hari ni kalau anda nak beli satu unit JAE, anda kena bayar lebih kurang 1,500 lebih. Murah lah tu, dapat emas kan tengah murah sekarang. Okay, so anda beli, jadi modal anda dah jadi 10 kali ganda. 1,150 dah jadi 11,500 ataupun $2,500. Sepatutnya modal ini anda dapat 3.86 gram emas. Sebabkan anda pakai JA kali 10, anda dapat 38.68 gram. Di mana tengah-tengah ni adalah pembiayaan daripada quantum metal. Baik tak quantum metal? Itulah. Inilah caranya kita kena guna kesempatan ini untuk bantu kita, keluarga kita dan seterusnya masyarakat. Okay? Apa yang dikatakan keuntungan hingga 10 kali ganda tu? Okay, contoh kat sini. Kita ada modal RM10,000. Ni ilustrasi RM10,000. Kalau anda pergi kedai emas biasa, kalau harga emas RM250, anda dapat 40 gram. Betul tak? Anda dapat 40 gram. Tapi dekat quantum metal sebabkan dia kali 10, anda dapat berapa gram? Cuba jawab. Faham tak tadi saya cerita? Anda dapat 400 gram sebab modal 10,000 dia bagi 90,000, modal anda dah jadi 100,000. 100,000 dapatlah 400 gram. Jadi dengan JA ni dia ikut harga tu naik tau. Kita beli harga 250, katakan harga emas naik RM50 jadi RM300. Ya. Dah ada kenaikan, kita dah boleh jual, kita dah boleh buat untung sebenarnya. Okey. So kalau kita beli emas kedai biasa 40 gram, kita dapat RM12,000. Dekat quantum metal, 400 gram kali dengan 300, kita dapat RM120,000. Ini belum untung Ini belum untung. Ini harga nilai emas kita pada waktu itu. Untung macam mana pula? Untung 12,000 tolak 10,000 modal dapat untung 2,000. Tapi di quantum metal, kita punya untung 120,000 tolak modal 10,000 dan pembiayaan 90,000, masih ada untung 20,000. Nampak tak? Yang mana lebih bijak? Yang mana lebih bijak? Cara kedai biasa ataupun di quantum metal J kali 10? Sebab apa saya kata bijak? Sebab modalnya sama tak? Sama, 10,000 kan? Beli harga sama tak? Sama, tapi dapat grammage lebih dekat quantum metal. Jual harga sama tak? Sama, RM300 per gram. Untung per gram sama tak? RM50 per gram. Tapi kat sini kita dapat lebih sebab kita ada banyak gram. Ya? Tunggu sama tak? Sama. Kalau berlaku seminggu, seminggu lah. Sebulan, sebulan lah. Setahun, setahun lah. Betul tak? So, yang berbezanya adalah untung sehingga 10 kali ganda. Wow, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan JA kali 10 ni, kita nak untung 100% tu dia lebih cepat. Contoh, kalau kita ada modal 10,000, kita nak untung 10,000, kalau kita beli pada harga RM250 per gram, kita kena tunggu emas tu naik 100%, jadi 500. Barulah kita dapat untung sekali ganda. Yang ini nak berapa lama kita nak tunggu? 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tak tahu. Betul? Wallahualam. Tapi kalau kita pakai JA kali 10, kita beli pada harga yang sama, 250 gram, kita cuma perlu tunggu harga mana naik 10% je, RM25 je. Jadi RM275 per gram, kita dah boleh profit 100%. Sebab apa? Sebab modal kita tadi 10 kali ganda. 9 kali tadi pembiayaan kan? Jadi cepat. Yang ini kadang-kadang dia berlaku dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Okey, ada klien yang invest 1 juta dalam masa 2 minggu, dia untung 30%. Maknanya 300,000. Jadi untuk keuntungan ni berapa cepat berapa lambat, wallahualam, kita ikut harga emas ya. Kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang kena sidai jugalah beberapa bulan kan. Itu hakikat lah. Tapi emas tetap akan naik. Alright. So bila kita nak terminate, bila kita nak buat untung adalah bila harga emas kita naik. Kita kena pastikan harga emas naik 1%, kita untung 10%.
harga emas naik 5%, kita untung 50%. Okey? Kalau harga emas naik 10%, kita untung 100%. Macam tu juga. Kalau harga emas turun, jangan jual sebab kita rugi pun 10 kali ganda. Jangan risau, tak ada margin call, tak perlu top up. Kita hanya perlu bertenang saja, tunggu emas naik. Kita kena hold. Holding power kena strong, kena kuat. Dan kalau kita ada modal, waktu rendah ni kita beli sebab kita beli berperingkat kan. Mana yang lebih rendah harga dia, bila harga emas naik, yang rendah tadi akan untung lebih cepat. Jadi kita tak ada risiko, kita tak hilang kita punya emas. Itu yang beauty-nya, itu yang cantiknya di quantum metal. Jadi untuk tengok kita punya untung senang saja, kita tak perlu, tadi saya buat calculation tapi anda tak perlu mahir buat calculation, anda boleh tengok dalam sistem. Bila anda dah beli quantum metal, anda boleh tengok ya list yang anda beli tadi, dia akan senaraikan ni contoh. Pembelian ni berlaku pada 5 Mac, dapat beli 44.6 gram. Kemudian pada 1 Jun, harga baru emas adalah 61.55 per gram. Ini dolar ya, per gram. Jadi dekat sini kita tengok pembelian asalnya modal $250, tapi pada 1 Jun, dia tengok net cash out ni, maknanya dia punya nilai baru emas adalah $498. Nampak tak? Beza kan? Untung dah kan? Dah lebih 250 ni untung lah kan? Okay. So berapa banyak keuntungan kita kira kat sini? 498 tolak 250, $248. $248 bahagi dengan modal, keuntungan 99% dalam masa 88 hari. Macam mana emas naik 99% ke dalam masa 88 hari? Tak. Emas naik cuma 90%. Contoh kalau harganya RM100 per gram kita beli, dia naik 110, tu kira dah 10%. Betul? 10% kita untung 100%. Sama juga dekat sini. Dia naik 9%, kita untung 9.9%, kita untung 99%, 10 kali ganda. Alright? So begitu. Ini ada banyak lagi testimoni, tengok ya. Dalam masa 65 hari, 7 bulan, 73 hari, 86 hari, untung 31%, 85%. Kalau 31% ni maknanya emas naik 3.1%, 3.1% ya. Yang ni nampak banyak untung sebab dia punya modal besar. Okay? Ada yang 100% dalam masa 86 hari, kita tengok lain. Ada 48 hari, ni modal $1,000, $250, anda boleh tengok. Dalam masa beberapa hari. Jadi, bila kita terminate, dia tak sampai setahun, dekat sini management fee kita bayar setahun kan? $78.75. Yang ini maksudnya kalau kita terminate pada 1 Jun ni, kita dapat balik 498 dan juga baki fees yang tak habis pakai, dua-dua ni masuk balik dalam akaun kita. Untung tak? Untung kan? Simpan balik dalam akaun, bila harga emas turun kita beli lagi. Kita untung lagi. Kat sini kita dah untung 99%, kali kedua mungkin kita untung 90% lagi, berkali-kali kita boleh beruntungan dalam masa setahun. Ya? Macam mana tu? Kita tengok dalam setahun, kita tengok pada tahun 2020, kita kena perhatikan dia punya spot ya. Bila harga turun kita beli, bila harga jual kita, bila harga tinggi kita jual. Bila harga turun kita beli, bila harga tinggi kita jual. Contoh dekat sini ya, beli dengan jual ni dia punya beza 10.8%. Maknanya dekat sini boleh untung 100%. Modal kita 1,000 boleh dapat 1,000 balik. Jadi dalam setahun ya, secara purata ada kenaikan 4% sebanyak minimum 6 kali. 4% maknanya 40% keuntungan. Kalau kali 6, 240%. Kalau macam ni banyak kali lagi banyak keuntungan. Sebab tu dengan GA ni, anda boleh buat banyak kali keuntungan. Tak dapat ambil 14 kali pun, ambil 8 kali, 9 kali atau 5 kali pun dah untung banyak. Betul? Macam tu juga pada tahun 2021 kita tengok harganya mendata, tapi ada banyak spot untuk kita beli dan jual. Ya. Jadi quantum metal ni siapa pun boleh buat keuntungan. Kita ada 3 jenis tadi, 3 jenis facility. Nak simpan emas biasa pun boleh, nak simpan emas pakai duit hangus pun boleh, nak gandakan pun boleh. Okay. Katalah anda ni ada cakap, okay Puan Hasmi, saya ada duit tapi saya tak nak beli semua GCA atau JA, saya nak simpan sebahagian untuk cash flow saya, untuk wang tunai saya, untuk emergency. Saya ada simpan macam-macam tempat, ya. Boleh gabung kan? Boleh gabung ketiga-tiga facility ni dalam akaun kita. Okay? Contoh, ada modal campur-campur tadi ada 150, saya akan recommend cadangan pertama saya adalah beli 10 unit JA kali 10. Masa ni harga dia 1 unit 1,400.
Jadi maknanya kalau 10 unit baru 14,000. Bakinya 135,000 kita beli emas dapat 542 gram. 442 gram dengan harga ni kan. Kemudian bila kita dah beli, kita ambil balik 85%. Masuk balik dalam akaun kita, simpanlah dekat bank balik ke tabung haji balik ke SB balik ke ataupun akaun GCA. Maknanya wang tunai masih ada 115,000 daripada 150. Dia kurang sebanyak 35,000 kan. Mana pergi duit tu? Kita dah beli emas kat sini dan juga kita dah beli kali 10. Sepatutnya kita dapat 44 gram kali 10 kita dapat 440 gram, nilainya 110,000 ringgit. Ada 440 gram. Jadi 542 campur 440 kita dah ada lebih kurang dekat 1 kilogram emas. Dengan modal yang kita susutkan tadi dengan sebanyak 35,000 kita dah regangkan aset kita menjadi simpanan 115, emas JCA 135, JAE 110 jadi 360,774. Kita dah regangkan duit kita. Nampak tak? Yang ni kita boleh ambil bila-bila masa sebab dia liquid kan. Kemudian kalau cara kedua pula, kita beli semua emas, kata 150,000 ni beli, yang withdraw ni kita beli 10 unit JAE. Dia punya cash out kurang sikit 113 tapi dia punya regangan lebih besar. Jadi emas kita ada lebih 1 kilo. Emas ni kita punyalah dari sinilah kita buat keuntungan. Kita dah buat untung, kita dah bayar balik kat dia, untung kita ambil. Okay. So 373,000. Tepuk dada tanya selera, anda punya kreativiti buatlah macam mana anda suka. So dekat sini saya nak recap tentang perbandingan antara 4 platform. Kalau kita ada modal RM10,000, kita nak simpan 5 tahun, kita compound, kita tak ambil untung, kita reinvest untuk 5 tahun. Kalau yang memberi simpanan tetap 3%, selepas 5 tahun kita dapat banyak ni. Kalau yang bagi 5% selepas 5 tahun kita dapat banyak ni. Kalau kita beli emas dengan anggaran emas naik 10% saja, 5 tahun 50%, kita boleh dapat 16,000. Tetapi kalau kita beli dekat JA kali 10, kan ke naik 50% kita dapat 500%, jadi kita boleh dapat sehingga 50,000. Itu pun kalau anda dalam setahun beli sekali, jual sekali. Kalau anda jual dan beli berkali-kali, lebih daripada 500% anda boleh dapat. Nampak tak? So, nampak tak kelebihan quantum metal? Alright? Jadi, sebelum tu sebelum berakhir saya nak cerita tentang Billionaire Warriors. Kita aktif dalam memberikan latihan offline dan online. Macam hari ni online, kita ada Isnin, kita ada hari Rabu untuk calculation, kita ada hari Jumaat untuk konsultan. Yang minat nak buat part time jadi konsultan quantum metal ni dia punya commission lumayan. Commission dia lebih banyak daripada yang dibayar oleh syarikat-syarikat lain. Ya, berbilion ringgit kita bayar untuk commission pada tahun lalu. Kemudian tinggi, dan kalau siapa yang minat dapat part time sambil-sambil tu boleh jadi konsultan. Nak jadi konsultan anda kena beli sekurang-kurangnya 1 unit JA kali 10, lepas tu minta nasihat daripada konsultan anda macam mana nak aktifkan akaun anda untuk jadi konsultan. Okay? Alright. So ini adalah aktiviti Billionaire Warriors kita buat road tour dekat Shah Alam, ya. Dekat Miri, dekat Kota Kinabalu, Sabah, Sarawak, Brunei, semualah kita pergi. Okay? Kita ada online coaching, ya. Ni aktiviti kita di office bersama Datuk. Ada masuk paper juga. So, kita juga baru ni sponsor untuk Hari Kemerdekaan. Jadi itu saja perkongsian saya daripada Billionaire Warriors. Dan sebelum berakhir, saya nak baca soalan-soalan anda. So, kalau yang belum tulis soalan, boleh tulis soalan. Kita mungkin bagi masa dalam sekitar 15 minit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anda. InsyaAllah yang saya mampu jawab, saya akan jawab sebaik mungkin, ya. Alright. Terima kasih. Mungkin Cik Azim boleh bagi link YouTube dengan Facebook kita. Anda boleh like and share, ya. Untuk dapatkan rakaman besok di link ini. Okay. Alright. Kita tengok soalan. Saya rasa banyak soalan mungkin dah terjawab dalam presentation saya. Siapa yang nak bercakap boleh buka mic, ya. Tapi lepas bercakap tutup balik. Okay. Kita ada soalan menakjubkan. Wow, okay. Okay, ni soalan yang menarik daripada Encik Muhammad Razi. Dia kata, ada cara tak nak beli guna wang KWSP? Kalau anda boleh buat keluar wang KWSP, anda beli je lah, kan? Pilih package yang mana anda suka. Alright. Kemudian,
Daripada Cik Khairi. Soalan dia sama juga. Macam mana dengan zakatnya? Daripada Cik Muhammad Yani. Zakat ni dia ada calculation dia. Zakat emas dikenakan kepada emas yang tidak bergerak. Maknanya dia tidak macam GCA, JE ni dia bukan pemilikan yang penuh oleh kita kan. Ada calculation dia. Nanti insyaAllah kita akan adakan kelas coaching untuk belajar tentang perkara-perkara teknikal dan perkara-perkara seperti ni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Cik Ibrahim. Saya Ibrahim. Ya, Cik Ibrahim. Saya nak tanya tentang yang 3.5% tu lah, yang management fee tu. Okay. Katakan saya buat GCA untuk 3 tahun untuk katakan 1,000 je lah kan. So mana 85% tu adalah 850. Okay. Bila kali dengan 3 tahun, jumlah dia adakah dikali dengan 3.5% ataupun dikalikan dengan 10.5%? Sebab kalau 3 tahun pada pendapat saya lah, 3.5% tu untuk 3 tahun jadi 10.5%, betul tak? Dia kira macam gini. Berapa banyak yang pembiayaan yang ambil? Contohnya okey, 850 3 tahun kan? Kali dengan 36 bulan kali dengan 3.5%. Banyak kali dengan 36 bulan kan? Betul. Sebab adalah saya tengok dalam setengah TikTok tu, sebab saya baru. Walaupun dia 3 tahun, dia tetap kira setahun je kali 12 bulan. Itu kalau setahun lah. Terus tapi dia 3 tahun dia letak sebulan, dia letak setahun je. Jadi saya macam confused sebab bila saya attend yang training ni, dia lebih jelas, dia kata by daily punya basis. Ya. Maknanya kali 365. Kalau untuk ambil 200 hari, dia kali 200 lah bagi dengan kalau lebih spesifiknya memang macam itulah. Betul tu. Okay, terima kasih Puan. Sama. Assalamualaikum Kak Mi. Ya, saya. Apa khabar? Khabar baik. Tadi nak jawab Cik Ibrahim punya soalan tadi kan? Silakan. Dia banyak memang ramai konsultan ataupun whoever yang... Kita punya merchant ya. Jap. Ya, janganlah. Okey, silakan. Okey. Yang GCA ni kalau kita perasan ada banyak ataupun video-video dekat di luar sana yang misleading dari segi calculation. Jadi kalau nak mudah sebab kita terminate whenever kita rasa nak terminate, dah untung kita nak terminate, tak kisahlah berapa lama pun. Jadi sebenarnya paling mudah sekali 3.5% tadi you divide it dengan 365 dulu. Okay, then it becomes 0.001%, macam itulah sehari. Okay, dan berapa hari yang kita pakai tu, itulah kita punya fee. Contoh kalau tadi buat 1,850 kan, so katalah 850 tadi 3.5% bahagi dengan 365 darat 850, itu untuk sehari. Darat berapa hari? Katalah 3 tahun. 365 darat 3. Dia macam tu. Kalau 2 tahun, 365 darat 2. Kalau kita tahu 200 hari, kita darat 200 terus. Kalau kita tahu 500 hari, darat 500 terus. Jadi konsepnya tadi 3.5% tadi minimum fee for 1 year at daily rest. Daily rest bermaksud dikira hari. Jadi 3.5% tadi divided by 365, that means itu percentage yang di-charge sehari. Darat dengan berapa 85% yang kita ambil balik itu, darat dengan berapa hari yang kita pakai. Kalau 3 tahun bermaksud 365 darat 3. Kalau 500 hari darat 500 terus. Dia macam tu. Kalau 10 tahun darat 365 darat 10. Macam tu. Boleh? Betul kami ya? Ya, terima kasih Cik Razman. Ni salah satu cikgu calculation kita. Hari Rabu ada dia punya kelas ya. Sebenarnya pengiraan ni macam matematik lah. Nak buat solusi satu soalan matematik dia ada banyak cara. Ya, ada orang yang nak kira by day, ada orang nak kira by hari, tapi kita present by year, maknanya 365 hari. So untuk detail pengiraan setiap hari Rabu ataupun datang kita punya kelas coaching ya. Tapi konsepnya betul lah tadi macam yang Cik tadi cakap. Yang paling pentingnya kalau kita tak reti pun kita boleh tengok dalam sistem tu sendiri. Kita boleh tengok banyak mana kita boleh dapat. Ada banyak cara. Ada banyak cara yang kita boleh belajar untuk tengok untung atau untuk kira beli-beli. Untuk kira ni jangan risau. Kalau saya nak cerita detail-detail kira ni kadang-kadang makcik-makcik jadi takut pula nak beli kan. Kalau tak reti kira tak nak belilah.
Sebenarnya simple je, dalam sistem pun kita boleh tengok berapa banyak kita untung. So untuk kelas calculation kita hari Rabu ataupun nanti untuk keluarga Walid nanti saya akan buat khas ya untuk you all. Jangan risau, insyaAllah. Okay, terima kasih kita punya Merchant Razman. Terima kasih banyak-banyak. Okay, ada, saya tengok soalan lagi. Okey, Cik Rabit Darussalam dia kata kena baca cat emas tu. Okey. Untuk orang yang buat beli J kali 10, pergerakan harga emas tu penting untuk anda follow. Sebab tu anda kena berada dalam grup ya. Jadi bila dalam grup kita akan update tentang perubahan harga kan, tentang bila nak kena beli yang sesuai, jual dan sebagainya. Kalau anda rajin ikuti kelas teknikal kita pun ada ya untuk belajar tentang graf. Ya, kalau anda nak belajar detail lah. Kalau tak ada, alert saja. Apa ni orang kata, ikut je kita punya leader ataupun kita punya consultant ya. Tak ada masalah. Okey, Jam, apa khabar Jam? Jam ni adalah kita punya merchant yang baru naik ke pangkat merchant daripada Sabah gitu. Tahniah Jam. Jam boleh keluarkan suara sikit? Abang Jam? Okey. Saya teruskan dengan soalan daripada Mimi. Okey, dia kata saya ada soalan. Kalau QM bukan bank, jadi kalau berlaku kematian macam mana? Mana ada proses waris? Guna penama atau macam mana? Okey, kalau anda daftarkan Mimi, nanti selain daripada anda kena buat KYC, dekat situ anda kena letak nama pewaris, penama sebenarnya. Nama penama, siapa yang akan dihubungi sekiranya berlaku apa-apa pada anda. Ada bahagian tu, jangan risau ya. Kemudian Cik Ibrahim. Cik Ibrahim tadi saya dah jawab soalan dia. Okey. Puan Azizah bagi saya dinosaur, kenapa? Okey, Cik Luqman. Maaf bertanya, apa perbezaan QM dengan public gold? Saya bukan orang public gold, minta maaf Cik Luqman. Anda boleh tengok sendiri dalam YouTube dan sebagainya ya. Tapi quantum metal ada solusi pemulihan ekonomi yang tak ada di tempat lain. Alright? Putih Ijoy, maksudnya selepas 3-5 tahun baru selesai pembiayaan terdahulu ya Puan. Okey, Utih ni jawab soalan dia, maksudnya selepas 3-5 tahun baru boleh buat penyelesaian. Tak ada, Utih. Sebenarnya you boleh terminate bila-bila yang you rasa you dah untung. Tapi selalunya kalau GCA kita recommend untuk yang kepanjang lah, 3 tahun, 5 tahun. Ataupun anda tengok kenaikan harga emas tadi, saya dah bagi contoh kan. Dia tak ada hadkan bila anda boleh terminate, suka hati anda. Ya? Tapi jangan terminate kalau rugi. Itu sahaja. Okay? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Cik Asna. Benda nak tanyalah, kalau kata kita sekarang ni dah ada simpanan gold lah dekat bank kan? Ya. Simpanan gold dekat bank. Lepas tu mana lebih baik sama ada kita keluarkan kita jual lah gold kita dekat situ dan masuk dekat quantum ni kan? Ataupun kita biarkan saja dekat situ. Tapi kalau buat masa sekarang, kalau kita jual mungkin kita ada mengalami sedikit kerugian lah. Kalau harga emas sekarang ni belum begitu sesuai untuk jual balik lah simpanan gold kita tu. Jadi nak tanya, adakah tak apa kita rugi sikit, kita keluarkan simpan di sini ataupun kita biarkan saja simpanan gold di muamalat. Terima kasih Puan. Terima kasih Bonda sebab bertanya. Okey, dia macam ini Bonda. Bonda yang kena buat keputusan. Kita mungkin boleh konsult saya kemudian nanti. Macam ini, berapa banyak emas yang Bonda ada dan Bonda boleh buat anggaran keuntungan di sana dan juga Bonda boleh bandingkan dengan di sini dengan produk-produk yang kita ada dekat sini. Itu kena konsult lah ya, kena konsult. Tengok macam mana dan kita buat kiraan anggaran untuk keuntungan. Tapi kalau secara kasarnya kita tengok J kali 10 tu boleh menawarkan keuntungan yang lebih banyak. Tapi syaratnya dia Bonda sangguplah tunggu. Tak boleh guna duit yang emergency lah macam saya kata tadi. Tapi kalau kepada emas saya rasa boleh. Tak ada masalah. Itu soalan tu sangat subjektif Bonda. Saya tak boleh nak bagi jawapan sekarang. Puan, bukan maksud Bonda bukan emas. Bonda simpan di muamalat tu macam kita beli gold tau.
Tapi kita masuk duit lah. Tapi duit kita tu Oh, beli emas, dinilaikan dengan muamalat. emas. Macam tu di muamalat. Kalau dia Belum. muamalat tu maknanya puan beli emas, contoh kita beli 10,000, dalam 10,000 tu adalah nilai emas, betul? Ya. Itu adalah salah satu produk kita juga tu, tak silap saya, GSA. Kalau kita nak bandingkan dengan GAE, kita simpan 10,000 jadi 100,000. Tapi bonda kena alert bila harga emas naik, jual, lepas tu beli semula bila harga turun. Okey, faham. Dia trading, macam tu. Baik. Okay, Okey, bonda? terima kasih Puan. Baik, terima kasih. Okey, Abel tanya, emas yang kita beli ni wujud secara fizikal atau secara digital saja? Abel mungkin masuk lambat, Abel. Setiap gram yang kita beli di Quantum Metal ada fizikal yang kita simpan dekat bank namanya Brinks, dan kita boleh juga withdraw fizikal bila-bila masa kita suka. Ya, dan yang penting setiap gram yang kita beli tu ada insurans dia. Kalau tidak kita tak dapatlah sijil patuh syariah. Okey? Di Quantum Metal kita patuh syariah. Okey, Cik Firdaus. Dah tolong jawab. Terima kasih, Cik Firdaus. Okey, ada soalan ni. Kalau dah introducer akan masuk ke float account, dia float account itu lebih baik ke atau USD lebih baik? Okey, ni soalan advance. Ini untuk konsultan ni sebenarnya ya. Daripada siapa yang bertanya ni? Tak ada nama. Dia kata float account lebih baik ke USD lebih baik? Soalan ini untuk konsultan khususnya. Sekarang ni kalau kita jadi konsultan, kita dibayar memang dalam USD. Tapi sekarang kita diberi dua pilihan. Sama ada kita nak kekalkan kita punya reward tadi dalam USD, ataupun kita nak terus convert dia kepada emas pada hari yang sama. Maknanya emas kita dapat gram lah. Kalau kita pilih untuk float dalam USD, kelebihan dia, kita boleh guna untuk kita beli buat belian seterusnya. GCA ke JA ke daripada float account tadi. Itu sebenarnya float account ni kalau saya jumpa dengan CEO, dia punya kelebihan ni kebanyakannya adalah untuk orang international. Dia orang ada masalah untuk pembelian dengan bank tempatan, jadi float account ni sangat membantulah. Ya, tapi ada setengah orang memang suka simpan USD, jadi secara tak langsung akaun Quantum Metal ni boleh jadi tempat simpan USD jugalah. Ya, untuk kita simpan USD kita untuk kegunaan masa depan. Alright. Seterusnya Cik Anwar. Saya tak faham cara daftar puan. Okey, senang je Cik Anwar. Cik Anwar jumpa dengan orang yang bawa Cik Anwar datang kepada Zoom ni, tanya kepada dia. Kalau daripada grup Walid, insya-Allah kita akan adakan coaching ya. Boleh refer kepada Ayanda nanti ya. Alright. So seterusnya Goldsmith, salam. Kalau JA itu tamat tempoh setahun, duit dari mana untuk bayar management fee? Kena potong daripada simpanan. Okey, soalan yang baik daripada Goldsmith ya. Dia macam ni, upah 35% tak kisah daripada JCA ataupun pada GAE. Kalau kita tak bayar pun tak apa, sebab bila kita terminate, company akan tolak daripada kita punya keuntungan tadi. Faham tak? Contohnya kita dah lebih setahun, kita nak kena renew sepatutnya 35%. Kalau kita tak renew pun, dia akan tolak daripada keuntungan bila kita terminate nanti. Faham? Jadi, kalau kita nak bayar, maknanya dia tak tolaklah daripada keuntungan akan datang tu. Faham ya? Alright. Utih, ada risiko tak puan kalau tiap-tiap duit gaji bulan kita terus beli emas guna GCA kot? Risau tak dapat bayar fee. Tadi saya dah jawab soalan dia, Utih. Sama dengan soalan daripada Firdaus tadi. Daripada Syaril, boleh ke JA sahaja dan tunggu harga naik jual? Contoh lepas sebulan harga naik, lebih pada modal kita jual, memang boleh lah. Tak kisah, bila harga naik, dia ada cara dia. Contoh, kita beli JA kali 10, dia punya spread 3%. Contoh, kita beli harga 300. Saya beri contoh saja ya. Kita beli pada harga hari ini 300. Campur dengan 3%, maksudnya kita beli pada harga RM309. Maknanya RM309 itu sebenarnya adalah harga beli kita, bukan RM300, RM309. Apabila dia naik 1% sahaja, maknanya dia naik 1%, naik RM312, 1% kita dah untung 10%. Maknanya kita beli tadi harga RM300, bila kita campur spread jadi RM309. Bila dia naik 1% harga emas dah jadi RM312, kita dah untung
10%. Masa tu kita boleh terminate. Faham tak? Jadi kita kena alert dengan perubahan harga tu. Okay? Terima kasih Cik Syahria. Ada betul. Terima kasih Azim tolong jawab. Ada orang memang beli pagi, tiba-tiba hari tu emas naik 2%. Petang naik 2%, dah untung 20%, dia terus jual petang tu. Boleh ada kejadian seperti itu. Ya? Macam mana nak tengok, boleh tengok dalam sistem kita, kan dia ada list kita beli tu, dia ada tunjuk berapa banyak, macam tadi saya tunjuk tadi contohnya. Kan, ataupun anda boleh buat rekod peribadi. Kalau belian banyak, boleh buat rekod peribadi, beli harga berapa, hari ni harga berapa, boleh juga. Macam-macam cara. Sebab tu pentingnya untuk kita datang training lah. Bila kita belajar, lagi banyak kita faham, lagi senang kita monitor akaun kita. Ya? Alright? Okay. Jinito, bandingkan sahaja berapa beza spread bank muamalat dan spread di QM, mana yang paling rendah nilai spread. Setakat ini spread di Quantum Metal 7% untuk JSA dan 3%. Okey, Jinito, saya tak pasti kalau bank punya spread macam mana, tapi kalau bank muamalat dia anda beli JSA daripada sana, tak silap saya spreadnya sama 7% juga. Ya, tapi anda boleh check balik dekat bank. Saya tak kerja dengan bank, saya tak pasti. Ya. Minta maaf. Ita, kenapa Brinks di Singapura tidak di Malaysia? Ini saya tak tahu nak jawab sebab memang Brinks kat Malaysia belum ada lagi. Yang dekat dengan kita lah kita pilih di Singapura. Alright? Alung Farhan. Alung, apa khabar? Salam puan, kita ada beri sijil pemilikan emas kita ke di Brinks? Setiap kali kita beli, kita akan dapat receipt dan kita punya sertifikat, kita punya sijil pembelian. Jadi kita boleh print sebenarnya, boleh simpan kalau nak simpan. Baik, okey. Sama-sama Goldsmith, Uti. Terima kasih, sangat berminat. Okey, kalau yang berminat cari siapa yang buat masuk ke sini, pada grup Walid boleh cari kepada Ayada dengan tim PIC dia, ya. Nanti kita akan uruskan pendaftaran, ya. InsyaAllah. So sekarang ni saya tengok dah 10.45. Terima kasihlah. Masih ada 240 orang lagi bersama kita pada malam ini. Saya harap sangat supaya penerangan saya tadi telah membantu anda sedikit sebanyak. Jangan segan untuk datang lagi. Kita boleh dengar berkali-kali setiap hari Isnin kalau dengan tim BW, dan anda boleh juga dengar rakaman dekat YouTube channel kita. Ada rakaman tentang calculation, ada rakaman untuk presentation ni, ada juga rakaman untuk konsultan, ya. Jadi kena rajin-rajin lah tengok dan rajin-rajin ikuti perkembangan daripada kita seterusnya. Terima kasih sama-sama semuanya. Saya gembira hari ini sebab saya dapat memberi sesuatu kepada anda. Semoga bermanfaat. Sebar-sebarkan kebaikan, sebar-sebarkan kasih sayang. InsyaAllah untuk tim Walid, keluarga Walid, terima kasih dan jumpa lagi nanti insyaAllah. Semoga bermanfaat. Sekian sahaja daripada saya. Maafkan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih.